Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Sambungan daripada bawah ni muka surat 20 di bawah tajuk kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Ya'lamu Allah ta'ala fil ma'dumi fi hali adami ma'duma wa ya'lamu annahu kayfa yakunu idza awjadahu wa ya'lamu Allahu al-mawjud fi hali wujudihi wa ya'lamu annahu kayfa fana'uhu wa ya'lamu Allahu al-qa'im fi hali qiyamihi qa'ima wa idza qa'ada faqad alimahu qa'ida fi hali qu'udi min ghairi an yataghayyara ilmuhu aw yahduthu lahu ilmun walakin at-taghayyura wal ikhtilafa yahduthu 'inda al-makhluqin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui pada sesuatu yang tiada, pada masa ketiadaannya itu sebagai tiada. Dan dia mengetahui bagaimana keadaannya pada masa akan diadakannya. Dan Allah SWT mengetahui benda yang wujud pada keadaan wujudnya. Dan dia mengetahui bagaimana keadaannya apabila ianya akan binasa. Allah SWT mengetahui orang yang berdiri pada keadaannya sebagai berdiri, pada keadaannya sebagai seorang yang berdiri, dan apabila ia duduk. Allah mengetahui ia duduk pada keadaan duduknya tanpa berlaku perubahan atau pertambahan ilmu baharu kepadanya. Tetapi perubahan dan perbezaan itu hanya terjadi pada makhluk. Jadi ini bab ilmu Allah SWT yang maha sempurna. Sebelum pada ni kita bicara tentang ilmu Allah SWT ni dalam muka surat berapa bulan ini, itu bila kita bicara tentang takdir Allah SWT, maknanya Allah SWT buat ketetapan tentang makhluk dia ni, tentu sekali dia tahu makhluk dia tu. Macam mana makhluk yang akan ada ni, Allah SWT berkuasa mengadakan makhluk tadi, dan dia tahu macam mana akan jadi makhluk ni. Dan itu memang kehendak dia, dan bila berlaku itu berlaku dengan kudrat dia. Jadi di sini Imam Abu Hanifah nak tambahkan lagi berkenaan dengan ilmu Allah SWT. Ilmu Allah SWT ni dia merangkumi semua benda. Wallahu bikulli syai'in alim. Banyak ayat-ayat kita jumpa Allah SWT maha mengetahui akan setiap sesuatu. Mana apa yang dikatakan sebagai sesuatu tu, moga, benda, perkara, semua itu Allah SWT tahu. Dan di sini Imam Abu Hanifah nak menyebut kepada kita pengetahuan Allah Ta'ala ni secara ringkas kita dapat bahagikan kepada dua. Maknanya benda yang Allah SWT tahu ni, dia ada dua. Dari segi apa? Dari segi benda tu diketahui. Mana sesuatu tu bila mana kita kata dapat diketahui, maka benda tu ada dua. Yang pertama, barang ada dan barang tak ada. Barang tak ada ni maknanya belum ada. Itu dipanggil ma'dum dalam istilah dia. Belum dijadikan lagi. Jadi ilmu Allah SWT ni dia tidak hanya terbatas kepada benda maujud, benda ada, tetapi dia merangkumi juga kepada benda yang ma'dum, yang tak ada.
Ha. Maknanya kita kata Nabi Adam tu sebelum Allah SWT cipta, Allah Ta'ala tahu dah. Nabi Adam tu rupa macam mana, amalan dia, sifat dia, zuriat dia, Allah SWT tahu. Sebab itulah Allah SWT sebut pada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta khalifah di atas muka bumi ni. Jadi pada waktu tu Adam tak ada lagi, tapi Allah SWT nak adakan. Maknanya sebelum benda tu ada, dia tahu dah. Dia tahu dah bagaimana keadaan pada ketika tiada itu makdum, sebagai tak ada. Maknanya kalau kita katalah hamba ni cerita wakil macam tak tahulah. Orang buat akik ni dah dalam kepala dia, bila dia nak buat akik tu, dia nampak dah. Dia tengok gambar akik tu, nak buat atas akik. Jadi dalam kepala dia tu ada kek. Mana dia tahu kek tu rupa macam mana. Tapi dia tak tahu serah lagu mana, sebab tak ada lagi. Tapi dia tahu tu, itu baru gambaran. Gambaran. Betul ke tidak? Jadi kek ke tidak? Itu belum tentu lagi. Tetapi pada gambaran diri dia, bila mana dia niat nak buat kek, terlitah pada dia kek, mana dia tahu kek tu. Dia tahu kek. Tapi pada waktu tu dia tak tahu mana dia boleh beli gandum, mana dia boleh beli vanilla essence ke, mana dia nak beli soda bikarbonat ke, baking macam-macam lah kakak nak wakil. Dia tak tahu lagi pada waktu tu api ada, elektrik ada ke tidak. Dia tak tahu. Jadi maknanya benda tu sebelum ada, manusia tahu, tapi tahu tu secara gambar. Mana bahan ni dia nak dapat belum tentu lagi. Katalah dia tunggu rumah tu memang nak pergi ke Dakik. Alik tu. Muka ke Dakik alik tu jalan juga dah. Muka lalu tu adab. Jalan ni nampak ke Dakik situ. Jadi dia tu niat nak pergi ke Datu lah. Nak beli barang kek. Rupa-rupanya tutup. Tutup. Kona dia pergi cari kedai lain. Jadi kata dia, kalau aku tahu aku tak pergi ke jalan ni, baik aku pergi jalan soal lagi. Ada kedai situ. Dia mari sini kak, takkan nak patah pergi balik kau tu. Cari hak dekat pada ni sikit. Jadi itu manusia ni dia ada kalulah. Kalulah. Maknanya kalulah tu sebab apa? Dia boleh kata kalulah tu sebab dia tak tahu. Kalu aku tahu kalu macam-macam lah. Jadi dia tak kalu tu menandakan bahawa ilmu dia tu terhad. Tetapi Allah SWT kalau dia kata kalau, mana dia tahu akan jadi gap. Cuma dia tidak kehendak lagu tu. Macam Allah SWT kata, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, mana kalau kami nak. Kita kena ingat sama. Allah Ta'ala kata, kalau kami nak, mana dia tak nak. Kalau kami nak, kami boleh jadikan bagi setiap jiwa tu dia dapat hidayah. Jadi beriman. Boleh. Allah Ta'ala nak jadikan setiap manusia ada ni beriman berlaku. Boleh. Tapi dia tidak berkehendak demikian. Ni lah kita bincang baru ni. Orang ni kita panggil iradah kauniyah. Itu mengikut kehendak Allah SWT. Atas dunia ni Allah SWT nak ada orang beriman, ada tak beriman. Ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka. Jadi Allah Ta'ala kata dalam surah Sejadah ni, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kami boleh berikan hidayah, mana semua tu menjadi beriman berlaku. Tetapi walakin haqqal qawlu minni, tetapi telah tetap haqqal qawlu minni, keputusan aku nak memenuhkan api neraka ni
dengan sekalian manusia. Hak mana kufur. Mana Allah SWT waktu sedah, hak ni masuk syurga. Hak ni masuk neraka ada. Cuma orang tu boleh jadi ahli syurga, boleh jadi ahli neraka ni, memang dalam ilmu Allah Ta'ala. Cuma orang tu sendiri dia jadi ahli syurga, dia tak tahu. Orang tu sendiri akan jadi ahli neraka, tak tahu. Cumanya, kalau orang tu nak jadi ahli syurga, ada jalan lorong dia. Kalau dia nak jadi ahli neraka, ada jalan lorong dia. Jadi macam mana jadi demikian? Iaitu bila mana Allah SWT ikhtiar kepada dia, daya memilih. Setelah ditunjukkan kepada dia tu jalan hidayah, dia nak pilih jalan hidayah ke, nak pilih jalan sesat, atas dia. Atas pilihan manusia. Allah Ta'ala tak paksa. Kalau Allah SWT paksa jadi beriman, belaka, katalah, dia ada benda tak puas hati tu. Manusia ni, dia ada buah, katalah. Buah nak buat jahat dia tu ada orang. Kata dia mau buat jahat ni, dia mau dipaksa kok, sampai kahwin tak. Sebab apa? Dia nak tunjuk hebat dia, nak tunjuk meta dia, nak tunjuk dabel dia. Hak mana buat baik, tidak dipaksa dia buat baik. Jadi Allah SWT berikan kepada dia tu petunjuk, ni jalan kebaikan, ni jalan keburukan. Allah SWT berikan kepada dia tu wahyu, ilmu Al-Quran. Allah Ta'ala berikan kepada dia tu akal untuk dia mikir. Jadi balik kepada hak malam ni, nota nombor 52 tu, bahkan Allah mengetahui apa yang akan ada dan bagaimana ia ada dan apa yang berlaku kepadanya. Maknanya sama ada barang tu telah ada ataupun belum ada lagi, itu semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kalau kata ada tu baru Allah Ta'ala tahu, itu berarti berlaku hudus. Berlaku perubahan pada ilmu Allah Ta'ala. Katalah benda ni tak ada lagi, Allah Ta'ala tak tahu benda ni akan ada. Kita kata COVID ni lah. Allah Ta'ala tahu dah COVID ni akan ada. Ketetapan dia ada. Akan muncul pada akhir 2019 lah. Dia berpanjangan tak tahu bila. Itu dalam ilmu dia. Lagu mana? Ia menyebabkan kita kena buat norma baru, penjarakan lah macam-macam lah. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebelum berlaku tu memang dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan kita ni baru tahu. Baru tahu telah mula mikir nak buat macam-macam. Macam-macam langkah-langkah kita cuba buat. PKP, PKP macam-macam. Lepas ni tak tahulah. lepas 31 Ogos ni jadi gapo tak tahu. Balik hak dulu ke ataupun ada hak baru ke, wallahu alam. Kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi hak akan datang ni Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kita tak tahu gapo lagi. Jadi dalam benda hak ada ni, benda yang dikatakan sebagai maklumat ni, dia ada benda hak ada dan belum ada. Begitu juga hak ada ni, kesudahan dia tu bila akan binasa, bila akan mati, itu pun dalam ilmu Allah Ta'ala juga. Kita katalah kita kata bateri jet. Bila habis tenaga dalam jet bateri. Allah Ta'ala tahu. Kita tak tahu. Bila akan habis. Begitu juga kita kata musim durian. Bila akan habis. Kita tak tahu. Tapi Allah SWT dia tahu. Bila petroleum. Orang kata petroleum kita ni tak banyak dah. Kita boleh yakin ke bahawa tak lama dah nak kering dah telaga minyak tempat kita. Alih-alih tahu ada. Alih Kelantan ni tahu ada. Jadi walaupun katalah nak kering di Kertih dah. Katalah nak kering di Sabah Sarawak. Allah Ta'ala waktu biar baru pula. Kita tak tahu. Kita hanya boleh buat ramalan sahaja. Begitu juga bila berlaku kiamat, maknanya alam ni akan binasa, itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui
annahu kaifa fana'uhu, bagaimana binasanya. Jadi benda ni, makhluk-makhluk ni dia bermula daripada tiada kepada ada. Akan datang ni bagaimana dia tak ada, bila, itu semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kemudian Abu Hanifah buat contoh kepada kita, orang yang berdiri, dia berdiri tu Allah Ta'ala tahu. Macam kita kalau apa, analisis doktor lah. Analisis doktor. Pada masa seorang tu berdiri, masa dia berdiri tu, setara mana doktor boleh tahu aliran darah dia, pernafasan dia tu, degupan jantung dia tu berapa minit, suhu dia tu berapa. Kita mampu ke nak tahu semua tu pada waktu tu juga. Hak mana kita tahunya, doktor ni nak tahu tentang body kita ni, dia kena analisis dulu. Letak dalam, ambil sampel darah, letak dalam alat dia, bubuh berapa minit baru sebut result. Mana lambat juga. Jadi keadaan kita yang berdiri, keadaan kita yang berlari, berapa tenaga kita guna. Kita makan burger 2 butir, lepas tu kita jogging. Jadi berapa kalori yang kita bakar. Pada setiap, berapa tenaga kita guna, berapa kalori kita bakar, berapa degupan jatuh. Hak kita boleh kiranya, jarak bolehlah kita kira. Tu pun kalau kita ada ni alat, katalah jam kita ni boleh ayak. Kita telah berlari ni 2 kilometer. Tapi benda hak lain tu luar daripada kemampuan manusia untuk tahu. Kalau dia tahu pun dia kena guna alat dan makan masa. Tapi bagi Allah SWT dia tahu dulu lagi, sebelum pada tu lagi. Tanpa terdahulu kepada Allah Ta'ala tu tak tahu. Jadi ilmu Allah Ta'ala tidak berubah. Dengan perubahan makhluk, ilmu Allah Ta'ala tidak berubah. Jadi perubahan itu hanya berlaku pada makhluk, pada ilmu Allah Ta'ala tidak berubah. Kemudian kalau kita tengok dalam nota 52 tu, cerita tentang hari akhirat ni. Kesimpulan dulu kita buat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT ni, bila mana dia ada di akhirat nanti, Allah SWT cerita pada tentang kita ni, tentang Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang keadaan mereka tu. Mereka tu bila duduk di akhirat ni, bila nampak api neraka, minta nak balik ke dunia lalu. Dalam surah Jadah pun kita dengar. Tak ibu baca. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tuhan, kita kelih dah, kita nampak dah, kita dengar dah, dengar dah bunyi api neraka marah tu. Api neraka ni, bunyi marah dia tu jauh lagi kedengaran. Jadi Allah Ta'ala tahu keadaan mereka tu, kalau mereka ni balik semula ke dunia, yang ni diberi peluang sekali lagi untuk hidup, mereka akan buat hak taulah. Mereka tetap akan kufur juga. Walau tara idh wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka didirikan di tepi neraka. Jadi mereka tu Allah Ta'ala letak di tepi neraka supaya tengok dulu azab api neraka yang sangat tidak terperi azabnya itu. Lalu mereka berkata, wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia. Kalau boleh kita balik semula ke dunia. Dan kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Maknanya kita akan beriman dah segala ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasul. Kita akan beriman kepada Allah SWT berdasarkan bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala ada di langit ni.
Dan begitu kami ni akan jadi orang beriman, tidak akan jadi kufur. Jadi mereka kata lagu tu sebenarnya bukan kerana mereka nak beriman. Tetapi bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Jadi kalau mereka ni dikembalikan semula ke dunia, tentu mereka akan ulai balik. Jadi kalau mereka ni kembali ke dunia, maknanya Allah Ta'ala kata kami tahu bahawa mereka ni akan jadi kufur, sepatutnya ya juga. Tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang dari melakukannya. Dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Jadi bukan kata cerita di akhirat nanti. Atas dunia ni. Atas dunia. Jadi banyak ayat-ayat menyebut itu orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni, dia sembah Allah Ta'ala. Dia sembah berhala. Jadi bila duduk atas kapal, bila duduk atas kapal ni, mari ribut dah. Habis, hilang, tak nampak dah. Segala Tuhan-Tuhan yang mereka seru sebelum pada ni, tahu belakang. Hanya seru Allah Ta'ala sahaja. Dah. Dan mereka berjanji tidak akan melakukan syirik. Tu banyak ayat-ayat menyebut. Dalam surah Isra' pun ada. Dalam surah Luqman pun ada. Allah SWT menyebut orang-orang musyrik ni, bila mana mereka berada di atas kapal, di tengah laut, bila mari ribut, dah. Maknanya mereka ni dua. Kalau Allah SWT selamat, mereka tidak karam. Kalau mereka ni terus dipukul badai ombak, habis tenggelam. Jadi pada ketika tu mereka tahu habis berhala-berhala, mereka tinggal. Lenyap habislah. Lenyap hilang habislah. Segala mereka seru selain daripada Allah Ta'ala ni, pada ketika itu mereka hanya seru Allah Ta'ala sahaja. Dah, janji dah. Kita tak akan syirik daripada Allah Ta'ala. Alih-alih bila siapa ke darat, balik syirik semula. Sepuluh orang lah. Dah, naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Ini baca ayat gapo, zikir dah. Masa hak biasa tak ada gapo. Tak ada gapo. Tak ada ingat pada akhirat ke gapo, tapi bila jatuh copong tu gak, kenali belaka. Waktu tu tak ada fikir gapo dah. Tak ada fikir gapo dah, melainkan nak selamat saja, minta doa dengan Allah Taala. Alih-alih bila sapa dunia atas turun mula ke bumi, engkar perintah Allah Taala. Jadi manusia ni pesen dia hanya nampak Allah Ta'ala ketika dia cemas. Jadi Allah Ta'ala tahu perangai manusia ni akan datang. Dia akan mengulangi segala kejahatan. Jadi Allah SWT mengetahui dengan ilmunya keadaan orang kafir ketika mereka berdiri pada hari kiamat. Jadi bila kiamat ni tak berlaku lagi. Allah Ta'ala tahu dah. Peristiwa ini, pada peristiwa kiamat ni, peristiwa mereka itu diletakkan di tepi neraka tidak pernah berlaku sebelum ini dan belum berlaku lagi sekarang ini. Tapi Allah Ta'ala telah mengetahui. Begitu Allah SWT mengetahui keadaannya pada masa benda itu akan diadakan. Nombor 53 tu, dengan kata-kata ini Imam Abu Hanifah menolak akidah Qadariyah, bahawa Allah tidak mengetahui amalan-amalan sehingga mereka melakukannya. Mana bapa Qadariyah ni, mana bagi mereka perbuatan kita ni kita cipta. Dia masalah hak kita buat kan. Kita berlari, kita tidur, kita kecek gapo semua ni, terjadi perbuatan ni ciptaan Allah Taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah SWT cipta kamu dan apa yang kamu buat. Cuma terjadi itu disebabkan kita ni pilih dan kita berusaha. Yang menjadikan benda tu ada Allah Ta'ala. Yang menjadikan perbuatan tertentu tu ada, itu Allah Ta'ala cipta. Kita hanya usaha. Jadi kalau mengikut pokok Qadariyah ni,
Oleh kerana perbuatan ini kita cipta, maka itu luar daripada ilmu Allah Ta'ala. Bila kata luar daripada ilmu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata mereka jadi jahil lah, lazim. Maknanya bila kata perbuatan itu Allah Ta'ala tidak cipta, mana pokok Qadariyah kata perbuatan itu tidak dicipta oleh Allah Ta'ala tapi manusia itu sendiri. Jadi sebelum diciptakan oleh manusia, kata mereka Tuhan tak tahu. Jadi begila begitu, lazim daripada mesti daripada kata-kata mereka tu penuh Allah Ta'ala jahil. Itu bercanggah dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Tahawi tu betul, Imam Tahawi, tidak terlindung kepada Allah sesuatu apapun sebelum dia menciptakannya. Sebelum dia menciptakan mereka, dia mengetahui apa yang mereka kerjakan sebelum dia mencipta mereka. Maknanya Allah Ta'ala tahu belaka. Maknanya kita ni dalam takdir Allah Ta'ala ni, sebelum kejadian langit dan bumi ni 50,000 tahun sebelum tu Allah Ta'ala telah tulis kejadian kita. Maknanya dari segi tulis tu, sebelum berlaku, benda tu telah tercatat dan di Lauh Mahfuz setiap daripada perbuatan kita. Jadi sebab itulah tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala. Nombor 54. Allah mengetahui apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Semuanya tersingkap kepada Allah Ta'ala. Jadi ini dipanggil oleh ulama sebagai inkishaf. Inkishaf. Inkishaf ni makna tak ada tersembunyi. Waktu dan hitungan masa hanyalah kepada manusia yang terbatas ilmunya. Mana kita ni hanya tahu hak benda sekarang ni lah. Hak benda lepas tetap diri kita. Benda lepas tetap orang lain, kalau dia tak ayat kita tak tengok, kita tak tahu. Hak berlaku sekarang ni pun hak berkenaan dengan kita. Alik belakang kita tak tahu dah. Ada gapo? Maknanya kita ni sikit sepik sangat ilmu kita. Jadi manusia ni terikat dengan kiraan waktu, saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekad dan abad. Mana kita ni terikat dengan 3 lah. Ada masa lepas, masa sekarang, masa akan datang. Jadi masa lepas tu kadang-kadang maklumat yang sampai pada kita tak betul. Tidak bertepatan dengan realiti. Orang kata gapo? Berlaku perang pada tahun berapa Masehi? 10,000 orang mati. Katalah pada tahun 1511 Portugis serang Melaka. Jadi kita baca dalam sejarah 10,000 orang mati. Betul ke? Kalau kata ada rebut sejarah, kita ngapa lagu tu lah. Jawab daripada siapa lagu tu juga. Betul markah kita. Tapi adakah tepat? Betul. Kita tak tahu. Jadi benda sejarah ni walaupun benda tu telah berlaku dan kita diberitahu, boleh jadi yang memberitahu pada kita tu bukan sadiq, bukan orang yang benar. Tak betul juga, tak tahu juga. Begitu juga kita ni hak akan datang, tak ada siapa tahu. Hak sekarang pun kadang-kadang hak kita nampak tu tidak seperti yang sebenarnya. Kita nampak orang balok, dua orang balok gocok. Kita tahu kau siapa dia salah, siapa dia betul. Kau dua-dua tu salah. Maknanya kita ni terhak. Perkara yang baru ada dan baru berlaku hanya diketahui manusia ketika ianya wujud. Bila ada tu baru manusia tahu, dan jika ianya sampai kepadanya, mana kita dapat maklumat tentang dia tu kalau diberitahu pada kita, dan atau jika dia mencari maklumat tentangnya. Maknanya kalau tak ada orang ayat kita, ataupun kalau kita tak pergi tanya, tak tahu kita. Jadi kita ni, ilmu kita ni, maknanya kita kena mencari. Kena berusaha. Jadi dia panggil iktisyaf.
iktisyaf. Kita cuba kena menyingkap. Kena kita tanya orang. Betul ke? Nama dua duk balas ni, siapa dia salah ni, kita kena kita tanya. Kadang-kadang hak berlaku, katalah berlaku aksiden tu. Dah. Kadang-kadang dua-dua hak aksiden tu tak, dia tak khabar dah. Cuma orang hak saksi tu tengok. Salah ni benar. Dia pergi motong kau. Dah. Ataupun hak ni kawan ni kona tak wis gena. Hak tu kata, hamba wis gena jauh lagi. Jadi boleh jadi dia tak ingat. Boleh jadi dia salah segenar. Nak kena kiri segenarkan. Boleh jadi juga. Pengetahuan itu hanya diberitahu kepada kita oleh sumber lain. Tidak daripada orang terlibat. Jadi kita nak tahu tu, kita kena ginges, tanya orang. Kadang-kadang saksi bercanggah pula. Mana nak ayat semua ni betapa ilmu kita ni terhad. Maka pada ketika tu kita kena mengaku yang Maha mengetahui Allah. Sebab itulah bila kita dapat belajar, dapat mengetahui sesuatu, kita dapat maklumat setelah daripada kita kaji, kita kena kata ini kurniaan Allah Ta'ala. Jangan kita rasa alim, jangan kita rasa pandai. Jadi kita ni kalau kita tidak cari, tak jumpa. Kadang-kadang kita cari pun tak jumpa juga. Kita hanya tahu bila kita cari. Kadang-kadang kita cari pun tak tahu juga. Cari, kita kata cari rumah orang. Tak. Orang kerja ni lah, COD ni, nak tabari rumah. Telefon 2-3 kali, tak akak. Cari juga rumah mana, ikut alamat. Guna GPS, guna Waze lah macam-macam. Salah. Salah ambil location. Padahal cari dah tak jumpa juga, tanya orang tak kenal. Maknanya betapa kita ni, kalau tidak diberitahu oleh Allah SWT, kita ni kekal dalam keadaan jahil. Dalam keadaan tidak tahu. Jadi nombor 55, tidak ada bagi Allah SWT sesuatu yang dikatakan maklumat baru. Sebab apa? Sebab semua ni inkishaf. Tak ada tersembunyi daripada Allah Ta'ala, semua tu nyata. Cuma dia ada satu istilah ni, kita panggil kasyaf. Kasyaf ni, maknanya Allah Ta'ala buka satu ilmu kepada seseorang. Kasyaf. Maknanya ada Allah Ta'ala tunjuk kepada dia tu nampak sesuatu. Tentang, katalah, orang tu boleh nampak jin. Dia boleh nampak atu. Maknanya Allah Ta'ala buka kepada dia. Nampak. Kita lain tak nampak. Tapi dia tu nampak. Jadi Allah Ta'ala buka untuk dia. Itu istilah kasyaf. Jadi ada istilah inkishaf, iktisyaf, satu lagi kasyaf. Inkishaf ni mana semua tu tak ada tersembunyi kepada Allah Ta'ala. Kita kena usaha. Usaha tu iktisyaf. Dan bila kita diberitahu oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah SWT sesuatu yang kita kata benda alam misteri ni, itu dipanggil kasyaf. Jadi tidak ada bagi Allah Ta'ala sesuatu yang dikatakan sebagai maklumat baru. Tak ada. Tiada sebarang pertambahan dan perubahan ilmu di sisi Allah Ta'ala. Tak ada. Ilmu Allah Ta'ala ni tetap lagu tu sifat dia. Sempurna. Walaupun setiap saat berlaku perubahan, pergerakan dan perpindahan pada makhluk, semuanya itu tidak tersembunyi pada Allah Ta'ala. Sama ada daun kering gugur ke, daun basah ke, merayaknya semut, dah turunnya titis hujan, itu semua tidak tersembunyi kepada Allah SWT. Kemudian tajuk berikut ni berkenaan dengan fitrah kejadian manusia. Jadi kita berhenti setakat itulah kesempurnaan ilmu Allah SWT. Setakat itu saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.